call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum. Fatin, dengar suara saya? Dengar. Dengar. Fatin seorang je ni. Mana yang lain? Tak tahu. Tak tahulah dia ni. Tak apalah, kita buat latihan lah. Hari ni saya nak tunjuk latihan. Okay. Sebab dah 10 minit dah. So, kita buat je. Okay, saya sambung je lah ya. Tak apalah, Fatin seorang pun tak apalah. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih Fatin sebab masuk. Okay. So, hari ni kita sambung locus dalam 2 dimensi. Okay, hari ni video semalam tengok tak? Tengok juga. Tengok juga. Okay, so hari ni kita nak sambung yang semalam. Okay, let's recall. So kita nak recall yang semalam, apa yang kita dah belajar. So kita ada 5 jenis locus. Semalam kita ada 5 jenis locus. So apa locus yang kita ada? Ingat tak bentuk apa yang kita ada? Yang paling mudah. Okay, adalah locus berbentuk bulatan. Locus bentuk bulatan ni dia akan terhasil jika ada satu titik tetap, satu titik bergerak pada jarak yang tetap. So dia akan jadi locus berbentuk bulatan. Kita ada bentuk yang kedua, iaitu pembahagi dua sama serenjang. Kalau pembahagi dua sama serenjang, kita ada 2 titik tetap, 1 titik bergerak. So titik ni akan bergerak di sepanjang laluan ni. Maka dia akan jadi pembahagi dua sama serenjang. Yang ketiga, kita ada garis selari. Okay, garis selari kita ada 2 jenis. Satu garis selari di tengah. Kalau yang di tengah ni, kalau kita ada 1 titik bergerak dan 2 garisan. Okay, so dia akan jadi garis selari di tengah. Yang seterusnya kita ada 2 garis selari. Okay, kalau 2 garis selari ni kita ada 1 titik bergerak dan 1 garisan. So kita akan jadi 2 garis selari. Yang saya buat warna merah ni adalah titik yang bergerak. So dia akan bergerak sama ada garisan atas atau garisan bawah yang selari dengan garisan asal yang diberi. Yang kelima adalah locus berbentuk pembahagi dua sama sudut. Kalau kita ada 1 titik bergerak, 2 garis yang bersilang, maka locusnya akan terbentuk kat tengah-tengah ni. Okay, so ada 5 jenis locus. So kelima-lima ni kena ingat. Okay, let's do together. Okay, ada latihan, ada revision. So kita buat revision ni. Macam okay, kita buat sama-sama. Nampak tak? Okay, kalau dekat skrin kamu mungkin kecil sikit lah. Okay, so kita tengok soalan dia nak kita padankan locus yang berikut. Okay, kamu boleh full screen kan kamu punya Google Meet tu, kamu boleh full screen kan, so kamu akan nampak lebih besar sikit. Okay, ni kata padankan locus yang berikut. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 locus. Okay, saya tandakan. Ini locus yang 1, ini 2, 3, 4, 5. Okay, kita tengok. Kalau yang pertama, locus bagi titik P yang berjejari 4 cm dengan pusat O. So untuk soalan 1, dia kata ada 1 titik P. Titik P ini titik P adalah 1 titik yang bergerak. So titik P bergerak. Jejari 4 cm, pusat dia O. So ini tetap, titik yang tetap. Kamu rasa-rasa dia akan membentuk locus yang mana? Dia ada 1 titik bergerak, 1 titik tetap, 1 jarak yang sama.
antara lokus yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okay, siapa nak jawab? Fatin ke Atirah ke? Okay, saya panggil nama lah. Okay, Fatin. Fatin rasa untuk lokus yang pertama ni, yang soalan yang satu ni, yang mana adalah pasangan dia? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Ni, nak tarik ke mana? Sini? Atau sini? Atau yang ketiga? Atau yang keempat? Atau yang kelima? Fatin? Ya, cikgu. Mana satu jawapan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Dua. 2. Okey. So kita tengok soalan yang kedua. Lokus bagi titik Y ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan A dan B. Pembahagi dua sama serenjang. Okey, Atirah, yang mana jawapannya? 1, 2, 3, 4, 5. 3. 3. Okey, nanti kita tengok. Yang ketiga, lokus bagi titik B yang berjarak tegak 5 cm dari satu garis lurus. 1, 4, 5. Dia kata jarak dia 5 cm dari satu garis lurus. Dia ada satu titik B, dia ada satu garis lurus. So dia akan jadi yang mana? 1, 4, 5. Fatin? 1, cikgu. 1. Okey. Yang seterusnya, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang yang membentuk 4 sudut. Yang ni akan pergi ke mana? 4 ke 5 ke? Dia kata berjarak sama dari dua garis lurus bersilang. Dua garis lurus bersilang. Okay, so dua garis lurus bersilang dan membentuk 4 sudut. Sekarang yang mana yang akan membentuk 4 sudut? Atirah, 4 ke 5? 5. 5, okey. Seterusnya lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus bersilang. Okey, mestilah ini kan? Okey. Dua garis lurus bersilang. Okey. Ini pun garis bersilang, ini pun garis bersilang. So, kamu macam mana nak tengok kalau dikata dua garis lurus bersilang, okey, ini garis yang bersilangnya, yang warna hitam lebat, tebal ni. Kalau soalan yang keempat ni, dia kata dia membentuk 4 sudut. Maksudnya garis itu akan dipanjangkan. So, yang ni dipanjangkan. Sebab tu dia jadi 4 sudut. Sebenarnya dia adalah benda yang sama. Okay, so yang kamu jawab tu dah betul. Okay, jadi kita cek. Kita buat soalan bawah dulu. Padankan yang berikut. Lokus satu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Satu titik, dua titik tetap. Dia akan menjadi pembahagi dua sama serenjang. Sebab kat sini syarat dia. Okay, syarat dia satu titik dan dua titik tetap. Okay, so keyword dia satu titik bergerak, dua titik tetap. Dia akan jadi pembahagi dua sama serenjang. Soalan yang kedua, lokus satu titik berjarak tetap dari satu garis lurus. Satu garis lurus. Kalau satu garis lurus, ada satu titik, dia akan jadi garis selari. So dia akan jadi garis selari. Okay, sekarang sini ada garis selari, ini pun ada garis selari. Kita akan pilih yang ini sebab dikata satu titik berjarak tetap. So ada satu titik, satu garis lurus PQ. So dia akan jadi dua garis selari sama dari garis lurus PQ. Soalan yang ketiga.
lokus satu titik berjarak sama dari dua garis lurus bersilang. Bila dua garis lurus bersilang, dia akan jadi lokus di kat tengah-tengah ni. So ini namanya pembahagi dua sama sudut. Soalan seterusnya. Dia kata lokus satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Satu titik dan satu titik tetap. Dia akan menjadi bentuk bulatan. So bulatan. Yang terakhir, lokus satu titik berjarak sama dari dua garis lurus selari. Okey, ini dua garis lurus selari. Kita ada dua garis lurus yang selari. So lokus dia akan berada di tengah-tengah ni. Dia akan jadi lokus garis selari berjarak sama dari berjarak sama dari dua garis selari. Cikgu, Ha. lokus tu garis yang tebal lah. Lokus tu kalau dalam ni ni. Yang ini lokus dia, laluan dia. Yang ini. Ini laluan dia. Lokus tu laluan jalan dia. Yang ni yang tengah ni. Yang ini yang sini. Tak semestinya dia tebal. Tapi dia tengok keadaan. Okay. Yang ni semua betul. So dapat 10 per 10. Sebenarnya dia ada 5 jenis ni je lokus dia. 5 jenis ni je. So kena ingat yang 5 ni je. Dia pusinglah soalan macam mana pun dia akan keluar yang 5 ni sahaja. Bentuk lokus. So kena ingat dia punya keyword yang saya bagi dalam slide semalam. Dalam video semalam. Okay. So hari ni nak sambung buat latihan. Okay. Okay, nak tengok uji minda. Kita tengok uji minda sebabnya nanti kita akan buat latihan. Okay, soalan 1. Okay, sebelum buat latihan, ulang balik yang tadi. Okay, kita ada 5 lokus. Yang pertama, lokus bentuk bulatan. Yang kedua, kita ada lokus pembahagi dua sama serenjang. Yang ni, jalan ni kat sini. Yang ketiga, kita ada garis selari. Yang ini lokusnya. Yang keempat, kita ada dua garis selari kat atas ni. Kalau ada satu garis lurus. Yang kelima, pembahagi dua sama sudut. So ni dua garisan yang asal. So lokus dia kat tengah-tengah ni. Okey, itu adalah lokus. 5 lokus yang kita kena tahu. Soalan 1, dia nak kita, dia kata Raja menunjukkan garis lurus PQ berjarak 5 cm. Ini jarak dia 5 cm. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik X. Okey, untuk soalan 1, dia kata X ini adalah satu titik dan X ini sentiasa bergerak 3 cm dari titik P. So, X, untuk soalan A, X adalah titik bergerak. P ialah titik tetap. Tetap maksudnya P tak bergerak.
jarak dia 3 sentimeter. Okey, kalau kamu ingat syarat dalam video yang semalam, kalau satu titik bergerak, satu titik tetap, apa bentuk lokus yang akan terjadi? Kita ada 5 lokus, so dia akan jadi lokus yang mana? Adakah lokus bentuk bulatan, pembahagi 2 sama serenjang, garis selari, 2 garis selari atau pembahagi 2 sama sudut? Okey. Kalau kamu ingat dalam video semalam, kalau satu titik bergerak, satu titik tetap, dia akan jadi lokus berbentuk bulatan. Di mana titik tetap ini akan berada di tengah-tengah. Akan jadi dia punya pusat. Akan jadi pusat dia. So X ini akan bergerak di sepanjang bulatan ini. So bila sekarang dia nak kita huraikan. Bila huraikan kamu kena tulis dalam bentuk ayat. So kamu kena tulis lokus X ialah suatu bulatan berpusat. Kat mana pusat dia? Pusat dia P ke X? Berpusat di P dengan jejari 3 sentimeter. Okay, so ini adalah lokus X. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua, dia kata Y ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik Q. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik Y. Okey, untuk soalan B, maklumat yang kita ada, dia kata Y. Y titik yang sentiasa berjarak. Maksudnya Y ini titik yang bergerak. Kita ada titik Q. Kita ada titik Q. Titik Q adalah titik tetap, tak bergerak. Kita ada jarak 4 sentimeter. So, apa bentuk lokus yang akan terjadi? Tengok syarat dia. Kita ada satu titik bergerak, satu titik tetap. Automatik dia akan jadi bentuk bulatan. Tapi sekarang bulatan kita pusat dia bukan lagi huruf P, tapi pusat dia adalah huruf Q. Q. Sebab kat sini dia melibatkan titik Q. Untuk soalan B. So kita boleh buat huraian kita lokus. Okay, lokus apa? Sekarang lokus Y. Sebab Y yang bergerak. So lokus Y ialah suatu bulatan berpusat di Q dengan jejari. Okey, berapa jejari dia sekarang? 3 ke 4? 4 cm. 4 cm. Okey. Untuk soalan ni dia nak kita huraikan, dia bukan nak kita lukis. So kalau hurai kita kena buat dalam bentuk ayat. Okey, boleh? Sekarang ni saya nak ajar kamu macam mana nak cari dia punya syarat dia. Bila tahu syarat, kita akan tahu dia punya bentuk dia. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Ada soalan nak tanya tak untuk soalan 1? Tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok soalan 2.
Okey, amboi soalan 2 panjangnya. Okey, sebab ni saya ambil dalam buku teks soalan ni. Okey, soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada gerik segi empat sama bersisi 1 unit. P, Q, R, S dan T ialah 5 titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD. So dia kata titik P, Q, R, S, T ni P, Q, oops. Okay, titik P, Q, R, S, T ni dia bergerak. Dia sentiasa bergerak dekat dalam ni. Dengan menggunakan huruf di dalam rajah, nyatakan lokus bagi titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Dia kata P ini bergerak. So syarat dia kata P bergerak dengan jarak sentiasa sama dari titik A dan titik D. Okey, untuk soalan A, syarat yang kita ada titik P. P. P itu titik bergerak ke titik tetap? P ini bergerak atau tetap? Okey, tengok daripada ayat ni. Bergerak. So, titik P bergerak. Titik A dan titik D. Kita ada titik A dan titik D. Okey. Lepas tu dia kata jarak dia sama. Sekarang, satu titik bergerak, kita ada satu titik bergerak, kita ada dua titik tetap. Kita ada dua titik tetap. So, dua titik tetap, titik A dan titik D. So, lokus P akan sentiasa bergerak, P. So, dia akan jadi pembahagi dua sama serenjang. Automatik dia akan jadi pembahagi dua sama serenjang bagi AD. So, P ni akan bergerak di mana? Sekarang kita tengok dari rajah. A dan D adalah dua titik tetap. A dan D, dua titik tetap. Tadi kita kata P ini akan bergerak di tengah-tengah AD. So dia akan bergerak di sepanjang laluan ni. Maka antara A dengan D, yang mana yang tengah dia? Tengah dia mesti kat sini kan? Okay. So titik P akan bergerak pada garisan yang saya tunjukkan. So apakah lokus bagi titik P itu? So titik P dia akan bergerak ke laluan ni. Apa nama laluan ni? Garis lurus. Okey, garis lurus. Garis lurus apa? Sebab dia nak dalam bentuk huruf. So ini garis lurus apa? Dia menyambungkan titik apa dengan apa? Garis lurus H dengan F. Ya. So jawapan dia garis lurus HF. So P tu akan sentiasa gerak kat sini supaya jarak dia dengan A dan D adalah sama. Okey, kita tengok soalan 2 pula. Soalan 2, soalan Q, soalan B. Dia kata Q bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama titik B dan titik D. Sama juga B dan D. So B dan D. Okay, tengok yang warna merah ni. B dan D. Dia kata Q bergerak. So Q nak bergerak di mana supaya jarak dia
sentiasa sama dari B dan D. Okay, so kamu boleh anggapkan B dan D kat sini, tengah-tengah dia kat mana? Tengah-tengah BD. So BD kalau kita sambung, sini kan BD. Agak-agak tengah-tengah dia kat mana? Ini kan? So Q akan bergerak di sepanjang garisan ini. Okay, so Q akan bergerak di sepanjang laluan AC. Sebab BD kat sini, tengah-tengah dia, Q akan bergerak kat sini. So, Q akan bergerak di garis lurus AC. Q akan berjalan kat sini. Okay. Soalan C. Okay, locus ni dia banyak bermain dengan ayat. Okay, soalan C. R bergerak. Okay, maksudnya R adalah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus BC. Okay, BC. BC yang ini. BC, garis lurus BC. R bergerak 4 unit dari garis BC. So kat laluan mana R sentiasa bergerak? So kita kena kira 4 unit. 1, 2, 3, 4. So R akan bergerak di sepanjang laluan EH. Supaya kalau R bergerak, jarak dia ke BC sama. Sini jarak dia 4. Kalau digerak kat sini, jarak dia 4. Kalau digerak kat sini, jarak dia 4. So, R adalah locus. So, dia akan bergerak pada garis EG. Soalan D. S bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus AB dan BC. Okay, saya padam Dia kata S bergerak. S bergerak. Jarak dia sama dari garis lurus AB dan BC. So ada dua garis lurus. AB, BC. Sekarang, kalau ada dua garis lurus, kita kena check garis lurus itu bersilang ataupun tidak. Sekarang AB dengan BC bersilang tak? Dia bersilang pada B. So locus dia akan terjadi di tengah-tengah ni. So dia akan lalu di sepanjang laluan BD. Dia akan lalu kat sini, tengah-tengah ni. So S locus dia akan berjalan di sepanjang garis BD. Okey, soalan E. Mana apa pula, mana ni lah, hitam. Okey, soalan E dia kata T bergerak dengan keadaan jarak sentiasa 4 unit dari garis lurus EG. Garis lurus EG. So, ada satu garis lurus. Bila dia kata titik tu bergerak, dia mungkin akan jadi dua garis selari. 1, 2, 3, 4. So, dia akan jadi garis selari pada BC dan juga AD. So, dia akan jadi garis selari BC dan AD. Okey. Pening ke? Tak. Tak. Okey. So, ini adalah untuk soalan 2.
Okay, soalan 3. Nak tengok soalan 3 tak? Ke dah tak nak dah? Boleh je cikgu. Boleh je. Okey lagi ke? Okey. Okey, kalau okey saya tunjuk satu je lagi soalan 3. Okey, dia kata rajah menunjukkan garis lurus CD yang berjarak 6 cm. Okey, so kita tengok mana rajah cm, 6 cm. Okey, ni rajah dia 6 cm. T ialah satu titik yang sentiasa berjarak 1 cm dari garis lurus CD. Okey, dia kata T titik. T titik, so T ni bergerak. Jarak dia 1 cm dari garis lurus CD. Okay, so kita ada syarat kita satu titik, satu garis. Jarak dia 1.5 cm. Satu titik, satu garis lurus. Lokus yang akan terjadi, okay, ni CD. Lokus yang akan terjadi adalah garis selari. Sama ada di atas atau di bawah. So jarak dia 1.5 cm. Ini pun 1.5 cm. So dia nak kita lukis lokus bagi titik P. Okay, so nak lukis. Boleh lukis pada rajah. Okay, nak lukis kena guna pembaris. Okay, kalau tak ada. Okay, so saya dah ajar guna jangka lukis dan juga pembaris. Okay, sebenarnya dia ada cara yang lagi mudah. Cara yang lagi mudah kamu ukur je jarak dia tadi 1.5 cm kan. So kita buka jangka lukis kita 1.5 cm. Okay, kemudian kita tandakan pada C. Okay. Lepas tu kita tandakan lagi 1.5. Kemudian ambil pembaris. Kita gariskan. Okay, kita gariskan. Alamak. Lebih. Okay. Kemudian ambil balik jangka lukis. Tadi 1.5 cm. Kita letakkan balik. Sini 1.5. Kamu ukur 1.5. Lepas tu bawa balik kat sini. Letak kat ujung ni. 1.5. Gunakan pembaris, gariskan. Okay, sekarang kamu boleh ukur guna pembaris kamu. Tengok betul ke 1.5. Okay, sekarang kita nak ukur. Okay, nampak tak yang ni? Ni, yang ni. Kosong sampai sini. Okay, kamu nampak tak? Ukuran dia 1.5. Okay, so ini pun jarak dia 1.5. Bawah pun kena sama 1.5 jarak dia. Ini pun jarak dia 1.5. Okay, so ini adalah lokus. Ini adalah tadi lokus T. Label lah. Lokus T. Yang ini dan juga yang ini. Okay, so kita dah jawab soalan 1 tadi. Soalan
A, kita dah jawab locus. Soalan B dia nak huraikan selengkapnya. So dia suruh kita tuliskan, huraikan. So ini adalah garis selari. So kita boleh tulis locus T ialah garis selari berjarak 1.5 cm dari garis CD. So ini kita huraikan. Okey, itu sahaja untuk soalan 3. Okey, ada soalan nak tanya tak? Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, buat modul versatile. Buat modul versatile. Cuba buat, yang wajib kamu buat. Nombor 1, 2, 3. Wajib buat 1, 2, 3. 4, 5 ni kamu cuba buat. Saya tak tunjuk 4, 5. Saya tunjuk 1, 2, 3. So kamu buat 1, 2, 3. Praktis 8.2A, muka surat 64, 65, 66, 67. So kamu cuba buat nombor 1, 2 dan nombor 3. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak Okey. So memanglah tajuk ni agak tough, tapi saya rasa kalau kamu mahir 5 syarat tu, kamu boleh buat soalan. So hari Jumaat kita akan sambung. Saya akan masih lagi dalam locus juga. Okey, kalau ada soalan nanti boleh tanya ya. Okey, Atirah, untuk soalan hari tu Atirah ada tanya saya kan yang